Saya selalu kata, kalau nak harap saya keluar TV3 untuk mendengar berita tentang saya, termasuklah kerja-kerja dan lawatan kita ke sini, kalau baca berita hairan ataupun utusan meloya, memang takkan dapat baca. Yang ada hanya fitnah-fitnah belaka. Jadi inilah cara kita. Can you imagine this is going to be, our 30th general elections. We are supposed to enjoy democracy, 57 years of governance under Barisan Nasional, and you can't even get access to all the political parties that's going to contest. You can't even get access not only to the opposition, but the four states ruled by Pakatan, the government ruled by Pakatan. I mean, this is really atrocious, sesuatu yang memalukan buat saya. Ya, memang saya ahli parlimen kali pertama, bertanding 2008. Tapi saya berkempen sejak 1999 bersama pimpinan PAS dan DAP. Dan saya sedih, kenapa? Kerana kita kata Malaysia ini demokrasi. Kita ajar anak-anak kita pergi sekolah, belajar rajin-rajin tahu bahawa Malaysia demokrasi berparlimen. Tapi tengok-tengok, pemimpin yang kita pilih langsung tak hormat prinsip demokrasi. Tak hormat pun perlembagaan undang-undang. Tak hormat pun apa dia? Bahawa ada media yang sewajibnya bebas. Kita malu tau. Kita malu bukan sahaja dengan Myanmar. Myanmar ada pilihan raya, tuan-tuan perempuan, dipimpin oleh ketenteraan. It's a junta, a regime, imprison Aung San Suu Kyi for years. Bila dia buat pilihan raya, akhirnya dia beri juga parti-parti politik yang bertanding 15 minit. Walaupun rakaman di televisyen, satu rakyat Burma semua menonton, dan akhirnya memenangkan parti Aung San Suu Kyi. Kita lain. Kita dahlah kena desak, bersih, dan 3-4 kali buat demo ingat senang ke? Kena tembak berkali-kali dengan gas. Orang kata, you see, kenapa you berdemo? You tak faham. Kita ni bersama, we participate in the electoral process every year, in and out. Tak pernah. Saya masuk sejak 1999, Parti Keadilan Rakyat. Dah lah masuk, dah popular sikit 1999, dia tangkap semua pimpinan kita. 7-7 masuk dalam ISA. Nak hidup macam mana? Dah lah duit. Dia telefon satu Syed Mokhtar, telefon seorang Vincent Tan, telefon seorang Ananda Krishnan. Kroni-kroni besar, semua tolong Barisan Nasional. 1 sen tak masuk dalam pembangkang, tapi kita hidup juga. Kenapa? Kerana rakyat buka matanya. Rakyat tidak buta hatinya. You see? That's why, for the government, don't be arrogant. Saya boleh kata saya menang 2008. Why? Wei Shema. I won kerana rakyat yang pilih perubahan. Saya ni ejen, saya wakil saja. Saya belajar buat pendidikan saya di universiti tempatan. Saya buat ijazah sarjana saya. Saya belajar jadi engineer, electrical electronics engineer. Tapi bila saya nampak apa yang berlaku terhadap ayah, 6 years imprisonment, we might be the family of the former number 2 in this country, but I will tell you, I went not only to government school, I went to a local university, even though my father was Deputy Prime Minister, because he said when he as a leader, you want to advocate, you want to campaign for local education, where should you send your children? A local university. You have to walk the talk. Jadi akhirnya saya pun menangis nak pergi kat Cambridge kan. Nak juga kan, dapat 8A. 8A, okey. Tapi kita masih lagi pergi, dan saya bersyukur masuk universiti tempatan baru kita faham. Nak pastikan universiti ini universiti yang terbaik di dunia, you kena masuk dululah baru faham. You see, you menghayati, baru kita ada komitmen. Kalau saya ada anak saya besar, saya nak pastikan anak-anak orang lain, anak-anak rakyat biasa juga dapat peluang masuk universiti tempatan yang akan jadi universiti terbaik di seantero dunia. You see? Ini barulah dikatakan political will, sincerity and understanding of the people.
Jadi saya sempatlah, suami saya graduan Cambridge lah. Tak masuk Cambridge tak apa. Ya, Tuhan jodohkan saya dengan graduan Cambridge. Dia macam tu. You see? Dan akhirnya ya, pagi tadi dia bersama saya berkempen. Malam ni kurang sihat, tapi nak menunjukkan kadang-kadang tuan-tuan puan-puan, it is your upbringing that matters. You know, it is important. Dan kerana itu pada saya dalam pilihan raya kali ini, ya, saya nak setiap seorang daripada kita faham ia lebih kepada lebih daripada menyelamatkan wang negara. Ya, kita 16 tahun defisit bawah BN. Dia bagi BRIM, saudara tiru sebut betul. Tapi pada masa yang sama dia gunakan duit kita untuk membeli undi kita. Dia tengok? Pandai ke tak pandai tu? Pandai. Pandai tapi jahat. Jahat. Pandai lah tapi jahat. You see? Sedangkan kerajaan itu tugasnya untuk menjaga duit kita, menyelamatkan duit kita dan memberi kita bantuan. Jadi apa yang saudara-saudari nampak? Ya, pada saya daripada segi Datuk Raja Nong Chik kata dia cat flat, ya, dia betulkan jalan 9 dengan 10 je dah. Jalan lain semua tak betul. Lepas tu saya dah komplain dekat setahun dah ni. Ni yang besi-besi tutup jalan, mana dia? You see, that is his responsibility. Kita ada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Ya, di BKL ada, Menteri Wilayah ada. Bila longkang rosak, memang mereka wajib laksana. You tak boleh kata, I buat tugas I, lepas tu you undi saya. You tak undi saya tak mau cat lagi. Tak mau. You tak undi saya mau tarik baliklah laluan MRT. Laluan MRT tak payah masuk Berlemah Pantai dah. Apa ni? Mengukur. Maksudnya apa ni? You ingat apa? Kita budak ajanam ke? You see, you must understand, respect Mariade. You see? Respect the voters. You know? Orang cakap dah lebih pada abad ke-20-an. You see? This is 2013. You must understand, we all have our roles, responsibilities, and ladies and gentlemen, kerana itu pada saya, yes, becoming a member of parliament, ya, walaupun denied 2 million ringgit per year, up to now, BN has their hands on 10 million ringgit sejak 2008 walaupun dia kalah dalam kawasan. Dia ada 10 juta ringgit. Dia deny saya. Bukan itu saja, saya nak masuk masjid pun tak boleh buat program, kena halau. Apalah nak pergi Dewan tu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, tak dapat. Dia kunci pintu Dewan. Ya, saya lalui semua ini, I can tell you. You see, MRT Corp, I was going to have a dialogue with Bukit Bandaraya residents. I want to attend as a member of parliament so I can raise it in parliament and ask about MRT works. Why you want to give Syed Muhtar only? You know, you want to give other companies. Yes, why should you only give to your crony who I'm not even sure can do MRT or not? Anyway, but the point is, saya nak pergi je, MRT Corp telefon Setiausaha Pengerusi Persatuan. Dia kata, Nurul Izzah sampai, kami akan kunci Dewan dan tidak hadir sebagai protes kehadiran ahli parlimen. So you must understand, this is happening by this government. Orang Melayu kata, sebelum kita nak meminang anak menantu orang kan, anak orang, before you want to marry lah, you know, first you kena tunjukkan keterampilan yang terbaik. Woo the parents, you know, pujuk ke apa. Ini rakyat tak undi BN lagi, dah tunjuk perangai Samsung. You see, kalau inilah pada saya kayu ukur kepimpinan apa? Kayu ukur kepimpinan itu keikhlasan. If you're not sincere and you treat people as mere numbers, why should people respect or give you any support? You shouldn't. You shouldn't. Nak tabir, I will tell you this on behalf of Kelantan. You nak tabir KL budget 2 bilion lebih. Lepas tu salah pilih syarikat untuk ITs. Semua elektronik, signboard tak jalan. Tak apa, kita tender balik, hilang 300 juta, no problem. No, I mean, it's not my money, not the mayor's money kan, it's our money. I think he cares. Tapi ini satu demi satu, semua projek, ya, gagal tak apa, projek terbengkalai tak apa. You see, tapi di Kelantan dia ambilnya duit rakyat, walaupun majoriti sana Melayu. Dosa dia apa? Dosa dia undi PAS. Dosa dia tak sokong UMNO BN. Jadi setiap tahun dia nafikan negeri Kelantan 800 juta ringgit. Can you imagine?
Kalaulah BN takbir, I will tell you, without that money, nak bayar kaki tangan kerajaan pun tak boleh. Tapi Kelantan, dia mampu bayar dan berjaya. Bukanlah Kelantan itu menjadi negeri yang termiskin di Malaysia. Negeri termiskin tu Sabah. You see, bawah PN. So I want to tell you, ladies and gentlemen, bila you tengok elections ini, you kena faham, ya, perbezaan apa yang berlaku. Ini penting. Kita bagi, kalau bagi undi kat pilihan raya ni macam bagi undi kat Lanun tau. You kena tahu. It's true. Okay, not the Suluks lah. I know Agimudin was assistant DO. I know they got about 42,000 Suluks as UMNO members. But I will say no lah, I won't go that far, ya. Tapi yang keduanya, okay, ekonomi bab satu. Keduanya juga bagaimana hubungan antara kaum kita. Kerana saya, you see, I grew up understanding that Malaysia, our biggest strength is our diversity. Kalau kita ada pimpinan, saya tak menidakkan, boleh parti macam MIC, MECA, UMNO, nak hidup tak apa. Tapi you tak boleh subkontrak kerja kotor you dengan perkasa. You see, you bagi, you konon nak kata transformasi, cakap satu Malaysia, tapi dasar semua kerja-kerja gangster, Samsing, dia buat bagi perkasa yang buat. Ya, ini pada saya sesuatu yang amat menyedihkan. Dan kerana itu saya kata dalam pilihan raya kali ini, what is at stake is not just the economic future of this country. What is at stake is our future as a multiracial nation. I heard that my predecessor datang kempen. Dia datang kempen ke Lembah Pantai, Ketua Wanita UMNO Lembah Pantai, Ketua Wanita UMNO Malaysia, ya, berkempen. Jadi saya kata teruskan kempen untuk menunjukkan tidak ada bezanya antara Datuk Seri Shahrizad dan Datuk Raja Nong Chee. Dua-duanya pimpinan UMNO yang keluarga dapat projek kerajaan. Jadi kalau you nak pilih, you see, this is important. Because you cannot swallow, you cannot accept the fact that kalau kita ini menteri, you tak boleh terima satu sen pun. Itu satu. Keduanya, tuan-tuan perempuan, yang saya rasa penting adalah bagaimana bercakap tentang rule of law. Bercakap rule of law, maksudnya dalam undang-undang, dalam pendakwaan, kalau perkasa buat kurang ajar, ya, kalau Zulkifli Nordin buat kurang ajar, mereka ini harus serta-merta dihukum, didakwa. Kenapa? Kerana pada saya mereka bukan saja mencemarkan nama mereka, mereka mencemarkan image Islam. How dare you, Dato' Seri Najib? I mean, you talk about changes, but in the end, you choose someone like Zul Nordin to be your candidate against someone as special, not only to me but to many Malaysians, as Khalid Samad. You see? So kerana itu pada saya, bila kita pilih 5 Mei, tuan-tuan perempuan, dalam segi isu sebatan, saya boleh kata tanpa pembangkang tidak ada perubahan. Ini lumrah mana-mana sistem demokrasi. Tanpa pembangkang dan tanpa keberanian wakil-wakil parlimen, termasuklah Taman Tan Yulai. You tengok mula-mula di PKL tak nak dengar pun. Bila masa pemaju buat kerja, semua rumah-rumah itu mengalami keretakan. Bila kita masuk campur, barulah mereka berfikir 2 kali. Bukan saya kata, terima kasih pada saya. No. My point is, please understand how important, how special the role of the opposition. Hanya kali ini, bila kita dah tunjukkan kejayaan kita di negeri-negeri pakatan, all we ask is one chance to govern at the federal level. Yes, you will have it. I'm asking you to read our manifesto. I have to run off to 3 other places, but I'm asking you, please, you have to spread the word. Pada orang yang tahu, aunty-aunty, uncle-uncle, you mungkin tahu. Mesti. Ya, pada kawan-kawan, ya, yang mendapat duit BRIM, pada saya, you kena yakinkan mereka. Tanpa pakatan, memang dia takkan bagi. You bayangkan 3 penggal Datuk Seri Shahrizad di sini. Saya tak ingat satu pembangunan yang dicat dan semua kerja-kerja itu dia buat. Tapi itu pun bila you buat, you sanggup keluarkan ugutan. You see, so for me, pada saya, tiba masanya, I think the rakyat must teach the BN government how to govern. You must. I dah cakap berbuih dekat parlimen. Setiap kali bangun cakap pasal apa? Crime. Ni last point, crime.
Berkali-kali saya cakap, you ada satu anggota polis bagi 270 rakyat. Interpol punya statistik, satu orang polis 250 rakyat. Dah keluar, pengarah polis kata saya tipu. Saya kata macam mana saya tipu bila saya rujuk jawapan Hishamuddin Hussein On, Menteri you. Bila Menteri you kata kat Parlimen 1 lawan 270, ikutlah cakap dia. Ini Menteri cakap lain, pengarah polis cakap lain. Kemudian kita kata kebanyakannya jadi sama ada dipanggil General Operations Force macam di Sabah ataupun Special Branch. Kita hanya minta dari segi penugasan semula. Tuan-tuan puan-puan, semua cadangan kita berpandukan Suruhanjaya diraja oleh Tun Zaidin dalam kes polis, the setting up of IPCMC dan sebagainya. Semua cadangan kita berpandukan nasihat daripada bekas pengarah CID Datuk Fauzi dan Datuk Mat Zain. So you understand, you see, we have a clear plan in mind. You look at the United Kingdom, mereka tak guna special branch, wujudkan satu lagi unit, counter terrorism unit, because you look at terrorism, you know, on the cybernet, etc. The challenges are different. Tapi nak tak nak, kita perlu lebih ramai pegawai penyiasat yang menjaga taman-taman, yang menjaga anak-anak, yang memastikan bukan soal laporan polis, tuan-tuan puan. It is about the degree of success. You lapor polis, dapat tangkap ke tidak? Dapat tangkap, I guarantee you, that person will not roam your streets again. If you cannot, of course they will roam and repeat the offence. So please, I'm telling you, we need to reform this. Under the current government, they are not interested because it's too much, you know, part and parcel dia berkhidmat untuk keperluan mereka. Nak sibuk buat apa? Dengarlah Nur Izzah cakap phone dengan kawan-kawan dia. Datanglah ceramah Nur Izzah nak rekod-rekod. Ni buat apa ni? Orang pun tak apa You see, how can you consider me a threat? More a threat than the Sulu insurgents in Sabah? I mean, you must understand, kalau dalam Islam dia kata fiqh al-awlawiyat, the fiqh or the principle of priorities. Now, clearly, I think we have one of the worst Minister of Home Affairs ever. You see, I mean, that's also a problem lah, you know. Ayo. So, ladies and gentlemen, we and the Pakatan Rakyat, we have a clear-cut KPI. You see, you're not good, you get kicked out. I mean, you're not good, you don't perform, you say stupid statements and stupid things and contradict yourself. I mean, that's the end for you. I think this is quite important. Have to be objective, have to be professional. This country must stop being politicized. You know, at the end of the day, marilah kita bersama. Saya minta bantuan kerana kalau di lembah pantai tak mudah. Saya tahu dia pindah ke ramai pengundi daripada Seputih dan Mantul Razak. I know this for a fact. All I'm asking you is please get out the vote. I am asking you, you must ensure kawan-kawan cakap pada semua. Kali ini ataupun orang Sabah kata, ini kalilah. Ini kalilah. Peluang kita nak takbir bawah kerajaan yang berlainan. Tak suka kami ada pilihan nak pilih kerajaan lain. Tapi ini adalah peralihan politik yang biasa. You see, it's no big deal. All we ask is please look at our track record, give us a chance, ladies and gentlemen, and please let us kick out all these corrupt leaders from office. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumanandri, Rumah thanks, and don't forget, sempena pu tanda bal teka. You make sure a change happens.